まずは美和ちゃん。はい。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat. Lama sudah saya tidak ke udara. Ke udara pula dah. Lama sudah kita tidak bersua. Mungkin ramai yang berasa sedih pada tahun ini kerana kita tidak dapat meraihkan Hari Raya bersama keluarga di kampung halaman. Ya, kita perlu pasrah dan reda dengan keadaan yang memaksa ini. Ini juga memberikan peluang kepada kita untuk merasa pengalaman bagaimana rasanya tidak dapat pulang ke kampung, seperti mana mereka-mereka yang terpaksa bertugas sewaktu Hari Raya seperti di perbatasan ataupun di hospital dan sebagainya lah. Saya juga sewaktu berada di perantauan dahulu, hampir 7 tahun jugalah saya tak dapat beraya bersama keluarga di kampung halaman. Dan pada ketika itu kebiasaan Hari Raya tidak dapat disambut kerana saya pun duduk seorang diri di kawasan perkampungan Oda sana. Memang tak ada komuniti Melayu ataupun komuniti Islam yang lain dah. Hampir 7 tahun saya rasa agak terbius atau terlali dengan tidak merasakan aura Hari Raya itu. Waktu itu saya tak adalah rasa terlalu sedih sangatlah. Tapi alhamdulillah saya dapat kembali ke pangkal jalan. Saya kembali ke Malaysia pada tahun 2008 yang lalu dan alhamdulillah keseronokan Hari Raya itu dapat dinikmati semula. Hari ini saya ingin membawa satu topik berkenaan Hari Raya Jepun. Mungkin ramai bertanya, di Jepun pun ada Hari Raya juga ke? Ya, sebenarnya ada beberapa persamaan di antara Hari Raya Aidilfitri kita dengan perayaan mereka di sana lah. Ada satu perayaan yang hampir sama ya. Okey, perayaan itu ialah Shogatsu ataupun perayaan menyambut tahun baru. Jadi kita lihat apakah kesamaan ataupun aktiviti yang dilakukan pada tahun baru ataupun hari raya mereka. Okey, adakah ia sama seperti kita? Setelah hampir 10 tahun ya, kami sekeluarga tidak pulang balik ke Shimane untuk menyambut tahun baru. Tahun ini isteri saya menyuarakan hasrat untuk balik ke Shimane Prefecture menyambut tahun baru bersama keluarganya di Jepun sanalah. Pada akhir bulan 12 tahun lepas, kami berlepas daripada Changi Airport dan kami terus menuju ke Haneda, dan daripada Haneda kami mengambil kapal terbang pergi pula ke Izumo Airport lah di Shimane Prefecture. Kebiasaannya aktiviti yang dilakukan untuk menyambut tahun baru ini ada beberapa kesamaan ya. Contohnya, okey, sebelum hari tahun baru itu, rakyat Jepun ini suka berkemas ya. Mereka suka mencuci rumah mereka, mereka suka mencuci kereta mereka. Ini adalah simbolik di mana mereka akan membasuh apa jua barang kepunyaan mereka pada tahun itu dan mengemasnya pada tahun itu untuk menyambut tahun baru pada keesokan harinya lah. Ini termasuk juga syarikat-syarikat di mana staf pekerja mereka akan bergotong royong mengemas dan mencuci semua peralatan di pejabat mereka lah. Di Malaysia, sebelum menjelangnya Hari Raya, kita juga akan berkemas, kita akan mengecat rumah kan, kita pasang lansir baru, tukar sofa baru. Yang keduanya, mereka juga mempunyai juadah tahun baru yang agak special, yang istimewa. Jadi sehari sebelum tahun baru tu, kami akan pergi ke pasar raya untuk mencari bahan-bahan masakan yang istimewa yang lazimnya hanya disajikan pada tahun baru itu sajalah. Nama masakan pada tahun baru ini mereka panggil dengan nama Osechi Ryori. Mereka menghiasi juadah ini dengan agak cantik sekali ya. Kami juga pergi ke beberapa kedai untuk mencari ketam macam Zoyagani ya. Ketam ni pun adalah salah satu juadah istimewa pada tahun baru lah. Yang ketiga pula, antara kesamaan yang ada di antara Hari Raya Aidilfitri dengan tahun baru mereka ialah pemberian ampau. Ampau di dalam bahasa Jepunnya mereka panggil otoshidama. Dan tradisi memberi otoshidama ataupun ampau ni tidak samalah dengan di Malaysia. Mereka memberikan ampau ni kepada keluarga ataupun anak-anak yang terdekat sahaja. Jadi kepada sesiapa yang menziarah rumah mereka pada tahun baru itu, jika mereka ada anak-anak kecil, mereka tak bagilah ampau tu pada budak-budak kecil ni. Kalau di Malaysia kan, sesiapa datang semua kita bagikan ampau kan. Di sana tak ada. Selepas aktiviti memberi ampau dan sebagainya, kami terus menjamu selera pada pagi itulah.
pada hari itu selain daripada osechi ryori, ibu mertua saya juga membuatkan nabe ryori ataupun hot pot. Apa ni, masakan panas hot pot lah. Selain daripada itu, yang keempatnya, setiap kalinya tiba tahun baru, kebiasaannya mereka akan pergi ke tempel-tempel lah selepas mereka menjamu saudara pada waktu pagi tu. Lebih kurang pukul 9 atau pukul 10 tu, mereka akan bergegas ke tempel-tempel berdekatan untuk bersembayang menyambut tahun baru. Okey, itu saja antara aktiviti tahun baru yang nampak seolah ada kesamaan dengan perayaan hari raya kita sinilah. Tapi yalah, berbezalah. Of course lah, kita masak rendang, dia masak mentah-mentah macam ni kan. Lepas tu kita hias rumah dengan lansi baru, mereka membasuh rumah. Jadi saya harapkan dengan maklumat ini anda dapat sedikit gambaran ya berkenaan dengan satu perayaan yang besar seperti Hari Raya di Malaysia, di Jepun sana. Sekian dulu untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kali. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua dan semoga anda semua tabah menghadapi Hari Raya di tempat masing-masing pada tahun ini, dan insya-Allah kita doakan semoga wabak ini terhindar, kita dapat meraihkan semula Hari Raya ini bergembira bersama keluarga di kampung halaman di tahun hadapan, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.